kedudukan sebenarnya ibu dengan ayah di sisi Allah? Apakah yang Allah beri jaminan tentang ibu dan ayah? Ini nak cakap pasal kedudukan seorang ibu dan ayah, supaya bukan sahaja kita jadi anak yang soleh, tapi juga kita nak anak kita pun jadi anak yang soleh. Kedudukan seorang ibu dengan ayah di sisi Allah. Allah menyebutkan doa seorang ibu itu, Nabi juga menyebutkan doa seorang ibu itu mustajab. Doa seorang ibu yang penyayang itu sangat mustajab. Maka ibu bila berdoa mesti berdoa sungguh-sungguh. Bila nak dapatkan kasih sayang ibu sampai ke syurga, kan kita selalu dengar apa syurga di bawah tapak kaki ibu, betul? Kita selalu dengar benda tu. Bila nak dapat sampai ke syurga di bawah tapak kaki ibu itu, bukan semua ibu layak dapat perkara tersebut. Ustazah nak bagi tahu, kadang-kadang ada ibu yang menggunakan perkataan, kau jangan derhaka sebab syurga bawah tapak kaki mak. Kau buat macam ni, tak ada tempat untuk kau kat syurga. Ibu ni belum lagi tempatnya di syurga. Sebab ibu yang baik tidak menggunakan perkataan cepat sangat menyebut anak dia derhaka, cepat sangat suruh anak dia taat. Tak. Ibu yang baik tidak menyebutkan perkataan sedemikian. Lesen mengatakan syurga di bawah tapak kaki ibu itu bukan lesen daripada Allah. Bukan. Seorang ibu kena betul-betul membentuk dirinya jadi ibu yang salihah, baru dia layak dapat doa anak yang salihah tadi. Ayah juga, doa seorang ayah itu disebut oleh Nabi SAW, doa seorang penjaga, yakni ayah walid, tidak ditolak oleh Allah. Allah terima. Maksudnya bila ayah itu saleh, mengangkat tangan berdoa kepada Allah, bahkan Allah terima. Bukan ibu saja. Kita ingat ibu saja doa dia mustajab. Tak, langsung kuasa doa ayah melampau di sisi Allah. Sebab tu ramai anak-anak bila ayah sebut benda macam ni je, engkau ni tak nak berubah-ubah, Manoi, esok ayah dah mati, kau tengoklah, tentulah kau nak berubah. Betul, selalu jadinya lepas ayah tu tinggal, anak tu berubah terus. Sebab kata seorang bapa itu mustajab. Jangan main-main, bukan mak aja mustajab. Dia siapa, mak dengan ayah, mustajab. Dua-dua mustajab. Selepas ini, perbaharui perkataan kita kepada anak-anak kita, supaya memang betul-betul kasih kita ini bawa sampai syurga. Memang betul-betul kasih kita selama-lamanya. Siapa yang biasa panggil anak dia degil, kurang hajar, tak dengar cakap, apa sajalah perkataan-perkataan ini, buang. Susah kalau orang memang dekik, ketengkak sangat-sangat nak macam mana susah. Memang nak panggil apa susah. Panggillah anak ketua, anak baik, anak soleh. Jangan ucapkan perkataan sedemikian. Ustazah ingat dua peristiwa. Peristiwa pertama, satu orang bapa ni, ini cakap pasal bapa ni. Satu orang bapa ini, anak dia kecil tau. Waktu zaman dia kecil, budak kecil ni, dia lari masuk masjid, melilau-lilau. Orang panggil dia pelesik. Orang yang ahli-ahli masjid yang baik ini panggil pelesik. Ini pun kena jaga sikit ni perkataan kita kepada anak orang atau anak kita. Ni nak masuk Ramadan ni, budak-budak lari semua-semua gelak awal, kita pun rasa tak khusyuk, benda halau budak-budak. Tok siap pakai halau, kita pun halau. Mak-mak yang nampak lemah lembut belakang jegil anak orang, anak kita pun kita jegil. Suruh diam. Diam. Sebab kita nak khusyuk dalam solat kita. Sebab ni bulan Ramadan. Ibu-ibu ustazah bagi tahu dan ayah-ayah ustazah bagi tahu, jangan buat perkara yang Nabi tak buat. Jangan buat benda pelik-pelik, mencalar terus iman kita. Kenapa? Sebabnya bila kita buatkan anak kita masjid ni tempat macam neraka, faham? Maksudnya masjid ni kita buat macam tak boleh, semua tak boleh. Kita boleh tegur, tapi dengan hikmah, dengan lemah lembut. Ustazah tegur dengan hikmah, lemah lembut, tak ada ni budak dengar. Tapi tegur dengan garang dia dengar? Tak juga. Macam dia lari balik, sama je. Tapi itu kita dengan Allah. Bayangkan ibu-ibu, kita kata budak-budak kacau kita solat. Budak-budak ni kadang pusing sejadah kita, anak-anak kita ke siapa kacau kita solat. Tapi kalau dia orang tak ada sekalipun, kita Allah apa? Dia kata ada apa nak masuk, ada lagi tak sayur tu. Kita sendiri pun jangan mengatakan iman kita tercela sebab budak bising. Kita sendiri bermasalah iman.
Sebab tu kena buat baik dengan anak-anak. Dan jadikan syurga masjid ini syurga, bukan tempat orang tua-tua. Bukan. Berapa ramai masjid ke surau tempat orang tua-tua je semua. Yang tak larat duduk solat. Mana pergi remaja? Mana pergi anak kecil? Mana pergi semua tu? Tak ada. Sebab kita membina budaya tak ada itu. Memang datang surau masjid tempat dia orang main, dan dia orang akan ingat inilah tempat mainan dia orang paling istimewa. Tapi bila besar remaja, hati dia orang akan terikat kat sini lah. Tapi kalau kita simpan anak kita dekat rumah, tak bawa, tambah pula ada jemaah bijak, jangan bawa anak bising, nak solat tak boleh, kacau jemaah lain, berdosa. Dia pergi letak benda-benda macam tu, kita pun betul. Anak kita simpan dekat rumah, dia bencilah datang masjid. Akhirnya bila dia makin berumur, makin dia fikir aku pun dah nak mati, datanglah dia ke masjid. Itu ceritanya. Sampai bila-bila pun generasi kita dekat masjid ni ialah generasi yang berumur. Anak-anak kita tak ada masa nak datang. Yang muda-muda tak ada dah, remaja tak ada, budak-budak pun tak ada. Kita yang mencorakkan, dan kita nak bina generasi pemuda masjid, remaja pemuda masjid, tak ada. Dia cari kegembiraan di tempat lain. Mak solat dekat rumah, anak bising tontang, dia tak boleh tegur dengan lembut, dia akan tegur dengan marah. Mak nak solat, diam, jangan lalu depan, berdosa. Kat mana dosa anak dia lalu depan sejadah? Yang berdosa orang tua lalu depan. Anak tak ada, dia meninggal masuk syurga confirm dengan rahmat Allah. Kita pandai-pandai letak dosa, tak boleh tak. Sekali dia lalu lagi. Lepas kita pun selesai solat, dah dalam solat memang tak khusyuk dah lah, sebab marah gerak. Daripada solat dah selesai, kita marah dia lagi. Kamu ada pesan, jangan lalu depan ni. Kenapa lalu? Sebab dia bukan umur 30 tahun lah, 3 tahun, sebab tu dia lalu. 30 tahun tak lalu, dah pening kepala kalau lalu umur 30 tahun. Mak semayang tontang lalu. Allah menciptakan makhluknya sesuai dengan akal fikirannya. Jadi jangan terlalu kita garang sangat, marah sangat, mengih sangat, jangan. Dan disebutkan Nabi berkhutbah, cucu Nabi jatuh. Nabi bangun daripada tempat khutbah, angkat. Kenapa cucu Nabi jatuh? Tak kata dia duduk pak jatuh. Mesti ada sebab kenapa dia jatuh. Tekan budak duduk, boleh jatuh. Fikir-fikirlah kat situ. Kisah-kisah ini nak melunakkan hati supaya orang tua buat baik pada orang muda hormat orang tua. Sama dua-dua ini. Kasih sayang ini berterusan, barulah boleh mengikat sampai ke syurga. Mak buat baik dengan anak, anak buat baik dengan mak, mak buat baik dengan ayah, buat baik dengan anak, anak buat baik dengan ayah. Ayah tak jadi ayah yang ego, anak kena cakap apa? Ayah memang macam tu, tak cakap dengan manusia. Nabi orang yang bercakap, kena bercakap. Susah tak tahu lah nak bercakap apa saja, dia diam. Kena buat, kena biasa buka mulut. Sebab Nabi bercakap, boleh diam lah, tapi bila anak bertanya jangan buat diam macam tak dengar. Ada bapak buat macam tu, isteri tanya pun dia buat tak dengar. Lidah yang sama kita nak gunakan untuk ucap kalimah la ilaha illallah. Lidah ni lah kita kena guna dengan sebaik-baiknya untuk bercakap kalimah yang baik-baik pada orang sekeliling kita, apatah lagi keluarga kita. Barulah kita akan dikenang kasih kita sampai syurga, kasih kita selamanya. Dan satu Ustazah nak sebut kasih ibu sampai ke syurga ini. Ustazah buat satu program, Ustazah dijemput untuk satu program yang depan Ustazah ni semua lesbian, ya, perempuan suka perempuan, perempuan dengan perempuan, dia ni girlfriend, dia ni boyfriend, macam itulah. Jadi ada satu taiko, ketua kepada semua ni dia seorang. Dia kalau ikut dia bertindak sebagai lelaki lah, rambut dia pendek apa semua. Dia nak bertaubat lah, memang program tu untuk program taubat. Cuma tak sampai tahap nak taubat tu betul-betul, dalam proses. Bila sembang balik dengan dia, waktu makan dia kata apa, umur dia 40 lebih dah. Gaya macam gaya lelaki ni lah. Ustazah, saya semua dosa saya dah buat dah. Saya sebut semua saya buat. Tak payah saya sebut dosa apa, segala dosa saya dah buat. Saya tak boleh berubah lah Ustazah. Saya nak berubah, saya rasa saya tak boleh berubah. Saya tak kahwin lagi Ustazah. Okay, fine. Saya duduk dengan mak saya. Saya nak datang program ni pun mak saya tak bagi.
Mak saya kata, kau apa kau nak mana? Kau pergi mana? Kau pergi, saya cerita dah saya datang program ni. Kau nak pergi program ni? Takkan berubahnya. Kau memang tak guna apa dulu, tak guna apa sekarang, takkan berguna. Sampai bila pun hidup kau macam tu? Mak sebut benda ini. Ni ke mak yang kasih sampai ke syurga ni? Ni ke mak yang di bawah tapak kaki ni ada syurga? Tak ada. Tak dapat. Benda tu bukan lesen, benda tu bukan bonus. Benda tu adalah kesusahan dan kepayahan untuk usaha jadi mak yang baik dan ayah yang baik, supaya Allah letakkan syurga dengan kita, mudah untuk kita. Bila bersama kita ada syurga, orang lain mudahlah dapat syurga juga. Itu maksudnya. Sebab tu kalau kita nak anak kita taat kepada kita, kita kena memperbetulkan akhlak kita. Mak betulkan akhlak mak mertua pun sama, ayah dan ayah mertua pun sama. Satu, jangan menyebut perkataan yang tidak baik. Satu, jangan berdoa perkataan yang tidak baik. Satu, bersangka baik. Bersangka baik ini adalah bukan sentiasa nak kecil hati je, tapi sentiasa cuba lapangkan dada. Ya Allah, aku maafkan ya Allah. Memang aku terasa, aku maafkan ya Allah. Aku maafkan ya Allah. Aku maafkan ya Allah. Bila mak terasa, anak susah. Bila anak susah, mak juga insya Allah susah. Bolehkah seorang ibu seronok bila anak dia susah? Takkan langsung.